أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا إلى الصراط المستقيم الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد حبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وما تبغي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين تبارك الله رب العالمين. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Di dalam kitab Baharul Mazi pada jilid yang ke-15, Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu, salah seorang daripada sahabat besar Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang sebelum daripada kedatangan Nabi ke bumi Madinah An-Munawwarah dalam peristiwa hijrah, dianya seorang pendeta Yahudi yang masyhur. Kemudian ketika mana peristiwa hijrah, apabila Nabi sampai di pintu kota Madinah. Kota Madinah di ketika itu dia tak ada pintu gerbang lagi. Menurut dari kalangan para ulama yang nak menunjukkan ataupun menjadi sempadan masuk ke dalam kota Madinah di ketika itu adalah pohon-pohon kurma yang sebaris berderet panjang. Makna bila lepas daripada pohon kurma tersebut, maknanya kita masuk ke pintu gerbang, ke pintu kota, iaitu Madinah An-Munawwarah. Kalau kita ni setiap daripada negeri kita drive ni sampai satu negeri, tengok satu pintu gerbang besar. Daripada Selangor kita masuk Pahang, kita tengok pintu gerbang besar. Selamat datang ke negeri Pahang, Darul Kasino contohlah. Sebabnya Genting Highland paling tinggi sekali daripada masjid. Masjid duduk bawah, tapi kasino untuk tempat paling tinggi sekali. Kemudian daripada Pahang kita drive pula masuk Terengganu pula. Selamat datang ke negeri Terengganu, Darul Runtuh pula dah. Iman hilang dah. Sebab apa? Buat apa pun Terengganu ni runtuh saja. Buat makmal sains sekolah runtuh. Masjid kampung Menyaketah pun runtuh. Stadium tak sampai setahun buat runtuh. Kemudian tengah-tengah repair stadium runtuh lagi. Kemudian buat tiang pula. Tiang dekat tengah-tengah ni bandar ni dia buat lampu spotlight. Bagi bandar ni terang. Pun runtuh. Apa yang tak runtuh kat Terengganu ni? Bila orang tanya dengan saya pasal apa yang di Terengganu ni banyak sangat projek-projek yang runtuh, saya kata yang buat tu OKU. Orang yang buat projek ni golongan OKU, bukan orang kurang upaya, bukan orang kurang upah. Faham tak? Kurang upah. Sebab kalau asal kos 20 juta, dia mari kontraktor yang betul-betul buat ni 10 juta je. 10 juta semua hilang tak ke mana. Jadi tiang asal besar ni, jadi besar ni ya. Ni perangai kita, muslimin dan muslimat sekalian. Bila Nabi ni selangkah kaki dia masuk ke pintu kota Madinah. Lalu Abdullah bin Salam ini dia dengar. Nabi berseru apa dia? Kata Nabi, ayuhan nas, kata Nabi, wahai sekalian manusia. Nabi ni cerdiknya dia. Bila masuk pintu kota Madinah dalam peristiwa hijrah, Nabi menggunakan seruan ayuhan nas, iaitu wahai sekalian manusia, sebab Nabi ni nak boleh tahu kedatangan dia ni bukan untuk orang Islam semata-mata, bahkan untuk sekalian dari kalangan manusia. Dia ni bahkan agama yang dia bawa ni adalah untuk sekalian daripada manusia. Hebatnya macam tu. Nak cerita hebatnya lagi dari kalangan kita orang yang beriman, nak beza dengan kafir ni, kita orang beriman ni senyum pun Tuhan bagi pahala. Paling ringan ibadah kita buat, senyum Tuhan bagi pahala. Orang kafir dia buat macam mana sekalipun kebaikan, sebesar mana pun Tuhan tak bagi pahala. Bulan Ramadan baru-baru ini, ada seorang Datuk Seri ni Cina tok-tok. Pernah dengar tok-tok tak? Tengok cerita Ahmad Albab, tok-tok lah. Brandy. Orang kata kacang brandy, dia brandy. Baik. Dia ni maknanya bukan Islam. Tetapi dia pergi ke Masjid Muhammadi. Time lepas daripada tarawih tu dia pergi di Masjid Muhammadi. Perkarangan Masjid Muhammadi ni dalam keadaan ramai dari kalangan orang yang duduk berderet-deret minta sedekah.
Dia pergi bukan setakat dia bagi derma ni, dia bagi sumbangan, kemudian dia terus cabut, bagi terus cabut, tak, dia bagi, dia menyantuni pula setiap daripada orang yang dia bagi derma. Dan pada bulan Ramadan dia kumpulkan anak-anak yatim, dia bawa pergi shopping komplek, kemudian dia belikan baju raya apa semua dan sebagainya untuk anak-anak yatim tu. Dia ni tak Islam. Tuhan bagi pahala tak? Tak ada pahala. Kita Islam ni Tuhan bagi mudah-mudah dengan kerana iman ni, senyum pun Tuhan bagi pahala. Tu pun payah nak senyum. Aku menyampah. Mana? Kita perhati orang yang ketekut senyum mana bangga seolah-olah banyak pahala dah. Bila kita lepas mayang. Lepas tu kita selawat dalam keadaan kita salam. Sallallahu ala Muhammad. Tak pusing. Kita tak berjabat tangan dengan jemaah ni, kadang-kadang mata tak tengok ke lain. Bukan setakat tak senyum, mata pun tengok ke lain. Saya paling sakit hati. Senyumlah, tengok muka kawan tu senyum. Adab ni telah dibahaskan dalam kitab-kitab Jawi lama. Ni sama juga dengan orang hok magi Jumaat ni. Bila tabung derma lalu depan dia. Macam tu lah dia angkat kepala cari cicak, tapi tangan dia berjalan tolak tabung pergi ke kiri. Nampak tak? Perangai kita. Muslimin dan muslimat sekalian. Mudah Tuhan nak bagi pahala, senyumlah. Sebab tu saya sendiri bila saya kuliah pun saya suka senyum. Tak apa muka kita tak handsome, tapi bila kita banyak senyum, Tuhan bagi manis muka. Pelamdi dah bagi pesan dah. Lawa tiada, manis ada. Dia kata manis tu yang buat kita boleh kahwin 2, 3, 4 tu. Setakat handsome mu payah nak dapat tambah mek lagi bawah. Payah. Dengan kemanisan itu dah. Dia mari pakai tertarik belaka. Nampak tak? Susah. Baik, muslimin dan muslimat sekalian, kemudian ceritanya bila Nabi sebut afsus salam, makna ayuhan nas, kata Nabi, wahai sekalian manusia, afsus salam, seruan pertama daripada Nabi, sebarkan olehmu akan salam. Mudah. Salam ni bagi kita faham apa dia, yakni salam berasal dari Islam, itu berasal daripada perkataan assalam, maknanya selamat sejahtera. Tetapi bagi orang mukmin yang beriman ni, Islam, salam itu memberi makna apa dia? Kamu tunduk, sujud, patuh, syarah diri pada Allah Ta'ala secara mutlak. Kalau setakat Islam ni kita rasa kita selamat dah, kita rasa kita sejahtera dah, tetapi kita tak tunduk patuh dengan Allah Ta'ala, tak jadi apa-apa, angan-angan nak masuk syurga. Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala dalam kitab Baru Mazi jilid 17 Muqaddimah, Syekh Idris Al-Nabawi rahimahullah ta'ala, dia bawa yang pertama apa dia? Dia kata, hendaklah bersedia kamu hai orang yang miskin daripada bekal akhirat. Siapa dia berani mendabik dada kita ni kaya dengan bekal akhirat dah? Ya tak? Berani mendabik dada dah? Tak ada satu orang pun. Ulama besar pun dia rasa dia miskin sungguh daripada bekal akhirat. Sehingga kan satu tahap karang kitab dah, orang hebat dah, banyak kitab karang. Cari lagi tok guru, dia nak pergi belajar lagi. Kita balik daripada Mesir baru dapat ijazah je, tak mari dah dengan ustaz-ustaz lain mengajar. Nak? Sampai subuh pun tak pergi masjid sembahyang. Kecuali kalau kuliah dia ada kuliah subuh baru dia pergi masjid. Ada jenis macam ni. Ada. Balik belajar daripada Madinah, kemudian ustaz tu mengajar apa? Kitab Jawi lama. Alah komang kitab Jawi lama. Ada jenis macam ni. Tak datang. Cukup dikatakan jahilnya seorang dari kalangan orang yang berilmu apabila dia merasakan dia lebih banyak ilmu daripada orang lain. Dia jahil dah di sisi Allah Ta'ala dan juga Rasul. Kita rasa kita hebat dah, lebih daripada orang lain, dan cukup dikatakan jahil kita apabila kita ni dari kalangan orang yang soleh, tiba-tiba kita berbangga dengan amalan yang kita buat. Jahil dah. Muslimin dan muslimat sekalian. Kemudiannya, apabila kita bicara dalam masalah afsus salam, sebarkan olehmu akan salam.
Bila kita semayang, kita mulai dengan Allahu Akbar. Semua. Tak kira bangsa apa sekali, duduk negara mana sekalipun, semayang itu. Kita mula dengan takbiratul ihram. Angkat takbir belaka. Tak kira mu Cina, mu Melayu, mu apa sekalipun. Nah, angkat takbir Allahu Akbar. Mudah lah. Tak payah susah-susah. Nah, angkat dalam keadaan lebih kurang ni, telinga ni, dah. Ni sampai dok macam nak atromen pula pun ada. Kawan saya seorang Cina masuk Islam. Sama belajar dengan saya dulu. Orang Port Dickson. Susah betul dia nak angkat takbir. Saya kalau semayang sebelah dia jadi terganggu. Sebab Allah. Nampak tak? Kepang sekali kan baru tahu. Islam ajar mudah je. Angkat takbir Allahu Akbar. Dah. Selesai. Yang tak payah sangat karut pun pasal apa? Tak? Ni jadi macam-macam jadi passion pula angkat ni nak kungfu, nak tai chi dan sebagainya tangan. Apa ni angkat ni ya? Muslimin dan muslimat sekalian. Hebatnya kita Islam ni, duk mana sekalipun, duk negara mana sekalipun, kita duk berimamkan dengan siapa sekalipun, bila kita semayang, semua angkat takbir sama. Tetapi di Malaysia ni ada orang benci ke takbir walaupun Islam tu. Pengalaman saya 13 tahun saya masuk Islam ni, saya merata-rata dah buat kuliah. Suatu ketika dulu sebelum saya pusing merata-rata ni pergi negeri-negeri lain ni, termasuk Sabah dan Sarawak ni, biasa saya di Terengganu ni, termasuk masa saya di Pahang sekejap, saya kuliah di asrama sekolah menengah. Saya teringat bila saya kuliah di sekolah menengah kebangsaan agama di Jerantut. Sekolah budak-budak cerdik. Yang pelajar boleh masuk situ, UPSR 5A baru boleh masuk. Itu pun interview lagi baru boleh masuk. Hai, hebat ha? Bila saya buat kuliah secara mingguan, mari minggu pertama, minggu kedua, tak tahu apa yang membuatkan budak-budak rasa semangat. Tiba-tiba ada seorang pelajar, dia mulakan takbir Allahu Akbar, bergegar satu surau. Ada seorang je mula, tapi semua Allahu Akbar, semua satu surau bergegar dah. Mula-mula sekali ya, satu kuliah. Bila kerap mari, makin lama makin 2-3 kali dalam satu kuliah, akhirnya saya tidak dibenarkan datang mengajar lagi di surau sekolah tersebut. Gila. Sekolah tu sekolah menengah kebangsaan agama. Budak bertakbir tu sepatutnya kita guru-guru ni berasa sujud syukur. Peliknya kita Islamnya. Kemudian kita sudahi akan semayang kita dengan lafaz salam, Assalamualaikum warahmatullahi. Bohlah mana mazhab sekalipun sama ya. Kecuali Syiah je. Syiah dia habis semayang dia tepuk ni. Tepuk paha. Tak tahu berapa kali dia tepuk lah. Ya tak? Itu Syiah. Tetapi kalau Pak mazhab ni sama semua. Assalamualaikum warahmatullahi. Sama ya. Baru-baru ni saya dijemput ceramah di Jakarta, Universiti Islam Negeri. Kemudian semayang di masjid di Cibubur Country. Tok Imam dia semayang Jumaat, tiba-tiba dia tak tahulah mazhab mana, pegangan mana dia pakai. Dia khutbah ni betul-betul macam kuliah biasa je. Tak ada nampak style macam khutbah. Tapi saya perhati rukun, okey, lepas rukun okeylah, alhamdulillah dah. Nah, kalau kita di Malaysia ni bila kita habis khutbah ni, barakallahu li wa lakum fi Quranil azim, itu kita habis lah. Dia tak tahu, dia simple macam kuliah biasa je. Wabillahi taufiq wa hidayah. Macam tu lah, mudah je. Aqimus solah. Tak ada apalah, okeylah. Yang penting rukun selesai. Sah ha? Kemudian bila dia semayang ni, tiba-tiba dia habis, dia lafaz salam dia tu, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Dia punya kah tu panjang. Tu pun panjang. Saya pun, kita dalam semayang bah. Mari rasa lain. Kemudian sebelah lagi sama juga. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Agak-agak lah. Kalau imam buat macam tu kat masjid ni, Jumaat nanti ni, lagu mana agak-agak kita?
Pelik. Saya ingat saya je pelik. Jemaah pun sama juga pelik. Mari mana pula ustaz ni? Kalau ayat Terengganu, mari mana pula menatai ni jadi tok imam hari ni? Nampak tak? Simple. Islam ajar kita 4 mazhab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah dah. Buya Hamka ni hebat ulama di Nusantara ni pun bila dia bahas dalam masalah iaitu lafaz salam Assalamualaikum warahmatullahi dalam buku dia Iman dan Amal Soleh dia kata apa dia perbahasan yang cukup cantik. Dia kata tiap-tiap dari kalangan umat Islam bila menjudahi akan sembahyang dia dengan lafaz salam Assalamualaikum warahmatullahi, ambil perkataan assalam itu perhatikan betul-betul. Fahami akan makna assalam tersebut dan kehendak daripada Allah, daripada Rasul apa dia? Luar daripada semayang, sebarkan keselamatan, sebarkan kesejahteraan, sebarkan kebaikan, sebarkan Islam di kanan dan kiri kamu. Semua manusia yang kita jumpa ni, sebarkan Islam. Hebat tu. Lalu segolongan dari kalangan manusia yang luar daripada semayang ini, dia menyebarkan kerosakan di atas muka bumi. Dia buat maksiat di atas muka bumi. Walaupun dia tidak buat, tetapi dia membenarkan. Golongan ini kata Buya Hamka, walaupun telah sembahyang, tetapi terlebih layak dihumban ke dalam neraka jahanam lagi. Sebab didikan dalam sembahyang ini, dia tidak bawa luar daripada sembahyang. Tuan guru saya dulu dia bagi definisi 2. Dia kata golongan yang menunaikan akan sembahyang dengan aqimus solah, mendirikan sembahyang, ini beza. Golongan yang menunaikan sembahyang sekadar iaitu tubuh badan dia semata-mata yang sembahyang, tetapi roh dia, jiwa dia tak ikut sembahyang. Kedua dia kata golongan yang sembahyang, dia luar sembahyang, dia tak bawa didikan dalam sembahyang. Tengok seperti mana kaum Hawa dari kalangan orang perempuan. Golongan yang menunaikan sembahyang dah. Dia masuk masjid, masuk surau, dia sembahyang pakai telekung, tutup habis. Lepas sembahyang keluar, selangkah kaki keluar daripada pintu masjid, tengoklah baju dia pakai kerat ni ya. Tudung pun kecil ya. Ginilah golongan yang sekadar menunaikan sembahyang untuk melepaskan kefarduan semata-mata, tetapi tidak mendatangkan iaitu apa dia? Didikan daripada sembahyang tersebut luar daripada sembahyang. Golongan tasawuf mengatakan apa dia? Sembahyang seperti ini semakin menjauhkan dia daripada Allah Subhanahu wa taala. Lalu dalam kitab Tanbihul Ghafilin. Kitab Tanbihul Ghafilin ini kitab Jawi lama dia. Dia bahas dalam satu masalah iaitu hadirnya hati dalam sembahyang. Kita boleh kita rujuk kitab-kitab lain dan sebagainya, Ihya Ulumuddin dan sebagainya, banyak lagi Minhajul Abidin dan sebagainya, yang membicarakan dalam masalah tips-tips nak dapat khusyuk dalam sembahyang ni, hadir hati dalam sembahyang ni macam-macam. Mu kena faham ayat yang Tok Imam baca dan sebagainya, ayat yang baca pun mu kena faham. Bukan setakat faham makna, tetapi mu faham dari sudut tafsiran pengertian ayat tersebut. Macam-macam. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala pula, Syekh Al-Mabawi dia ambil masuk dalam kitab dia kata apa dia? Nak dapat khusyuk dalam sembahyang ni dia sebut adalah permulaan dia, iaitu setelah selangkah kaki kita keluar daripada pintu rumah kita dengan tujuan untuk mendirikan sembahyang jemaah di rumah-rumah Allah, maka di ketika itu selangkah kaki itu sudah dikira kamu dalam sembahyang dah. Kira dalam sembahyang dah. Jadi katanya jagalah iaitu akhlak yang melibatkan batiniah dan juga lahiriah. 2 akhlak ni kena jaga. Batiniah masa dalam perjalanan jaga hati, zikir, ingat pada Allah Ta'ala, bertasbih dan sebagainya. Kemudian nampak orang pelik sikit, bersangka baik. Nampak maksiat depan mata, nak cegah dengan tangan, dengan mulut, tak boleh. Kita doa dalam hati, mudah-mudahan Allah bagi hidayah kepada dia. Kemudian adab yang melibatkan lahiriah apa dia?
Bila bertemu dengan sahabat-sahabat kita dalam perjalanan ataupun sampai di rumah Allah, tutur kata yang baik-baik, ucapan yang baik-baik. Antara apa dia? Ringankan mulut kita bagi lafaz salam, Assalamualaikum. Nah, ini kita ni jumpa baru seminggu je tak jumpa. Nah, tengok kawan tu, woi, hidup lagi mu? Dia tanya hidup lagi, dah lah pakai woi. Dia tanya pula hidup lagi mu? Aku ingat apa dah? Hatu tacang diri situ siapa situ hidup tu hidup lah. Mungkin tanya lagi dia hidup ke? Bodoh lah. Terang-terang dah kawan tu hidup boleh mari masjid tanya lagi, woi, hidup lagi mu? Memang bodoh. 44 kali lebih bodoh daripada lembu. Orang betul-betul hidup boleh datang mu tanya hidup lagi buat apa? Tengok orang Jawa steady. Saya pernah duduk di Padang Jawa, Padang Tekukur dulu. Tak jauh daripada sini ya. Saya ingat tu, saya aktif dekat surau. Satu surau ni di Jalan Mat Raji ni, saya aktif di surau tu masa antara permulaan saya masuk Islam tu. Kemudian kawan dengan orang-orang surau ni, orang-orang lama lah. Budak-budak muda dia tak berahi main surau sangat. Jadi hak berahi orang-orang lama, bukan orang tua. Orang lama ni lain, kalau orang tua lain. Orang lama dia bukan sahaja dah berumur tetapi dia berisi. Kalau orang tua, tua saja kata mamak pakai seluar pendek ya. Tu orang tua. Yang tu dia jalan awal lagi baik ah. Dia pergi awal lagi baik ah. Kalau setakat tua tapi tak ingat nak buat amal, tak ingat nak ni dan sebagainya, datang masjid surau dan sebagainya, buat menyemok seksyen 8-nya, jalan awal lagi baik ah. Muslimin dan muslimat sekalian, tak ada lah, mudah-mudahan Tuhan bagi hidayah lah saja ya, nak bagi sekali. Sebab dalam ni tak dengar, luar mungkin dengar. Mana tahu ada yang duduk kedai-kedai mana duduk dengar tu padang muka. Retilah balik rumah tukar suara, bawa sarung datanglah dengar. Baik muslimin dan muslimat sekalian. Kemudiannya bila kita berbicara dalam masalah itu, iaitu batiniah dan juga lahiriah. Dua ni kena jaga sebab Al-Imam An-Nawawi sebut selangkah kaki melangkah ini sudah dikira dalam sembahyang. Satu. Kemudian balik rujuk dalam Tanbihul Ghafilin, dia bagi satu formula yang cukup cantik. Nak dapat hadir hati dalam sembahyang ni dia kata apa dia? Yang pertama, banyaklah kamu ingat akan akhirat. Sebab banyak mengingati akan akhirat itu akan menghasilkan hati yang gerun pada Allah Ta'ala. Hati yang gerun pada Allah Ta'ala itu akan menghasilkan hati yang sentiasa tetap zikir akan Allah Ta'ala. Dan hati yang sentiasa tetap zikir pada Allah Ta'ala itu akan menghasilkan hadir dalam sembahyang. Luar sembahyang, dia tetap ingat dah dengan Allah Ta'ala. Sentiasa bertasbih, berzikir. Sudah tentu dalam sembahyang, terlebih lagi dia ingat kepada Tuhan. Kita, salahnya kita, luar sembahyang, lupa ke Tuhan. Nak ingat bila masa ke Tuhan? Bila berdiri dalam soh, barulah mula nak ingat ke Tuhan. Yang tu, baru baca Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin. Dah ingat dah kereta kat luar. Aku dah kunci ke belum tadi? Tu picit tau remote tadi. Nampak tak? Dengar Tok Imam baca dah ingat dah. Mek aku ni dah siap masak ke belum ni? Anak-anak dah balik ke belum? Semua dah fikir kalut macam tu lah. Sebab bermula daripada luar semayang kita lupa ke Tuhan. Tak? Baik. Agama ni dia ajar cukup comel sekali. Kita boleh kita lihat adab dalam semayang sehingga luar daripada semayang ini, termasuk dalam kita berwirid yang cukup cantik sekali. Bila kita habis saja salam, lafaz salam, Assalamualaikum warahmatullahi. Kemudian kita diajar apa dia supaya Alhamdulillah. Tak payah baca panjang-panjang, tak apa, baca Alhamdulillah sudah dah. Syukur apa dia? Allah Ta'ala bagi kekuatan untuk kita mendirikan sembahyang di saat ramai dari kalangan saudara Islam kita tak mampu nak buat. Ni angkat tangan, ni sembahyang, angkat takbir, tangan kosong ya. Tapi gym ni, hak 15 kilo ni, 50 kilo boleh angkat bukan main. Berkata-kata badang. Allah, aku paling menyampah kalau dekat Facebook, tunjuk gambar ni iklan, nak bagi berkata-kata ni paling menyampah. Bukan cemburu dak. Nyana.
Kalau berketul, siapa tentang ketul sekalipun hebat ni, besar ni, tak payah tunjuklah aurat bah. Orang kafir tunjuk sudah lah, mu Islam ni tunjuk apa? Ngana, ketul bukan main, tapi tak boleh nak angkat semayang ni, nak angkat tangan kosongnya Tuhan bagi untuk takbir, tak boleh. Memang gila. Mana? Orang gila, dia tak semayang, dia tak angkat tangan, takbir, nak angkat takbir, tak apa, dia gila. Hamu waras, tiba-tiba tak boleh. Sedangkan besi ni angkat 50 kilo, hebat bah. Saya ingat kawan saya dulu, dia nak maintainkan muscle dia ni, muscle besar. Dia nak maintainkan muscle dia ni, dia kata sehari dia kena makan 20 biji telur, makan hak putih. Hak kuning buang, 20 tiap-tiap hari, 20 biji hak telur, hak putih. Kemudian ayam, dia kata dia kena makan paling kurang separuh, setengah ekor dia kena makan. Nak maintainkan ni dia, ni ketul ni. Apa benda lah kita buat kerja bodoh macam tu. Tak. Agama ajar dah orang yang gagah ni siapa dia? Orang yang gagah ni adalah dari kalangan orang yang bukan saja dia ada pekerjaan, bahkan dalam yang sama dia boleh membuat amal-amal ibadah. Ni gagah walaupun nampak kurus kering. Ni tiba-tiba bahang pula. Inilah orang yang gagah, sekali makan 5 pinggan. Itu lain gelojo. Ya. Nah, muslimin dan muslimat sekalian, hebat. Ulama ajar macam tu sekali, iaitu perbahasan supaya dapat hadir hati dalam sembahyang. Balik dalam masalah iaitu afsus salam tadi. Sebarkan olehmu akan salam. Islam ni comel dah. Bila kita rujuk balik apa yang tak hebatnya Islam ni. Saya 13 tahun bila saya memeluk Islam, saya pergi merata-rata, saya buat sikit compare. Saya buat sikit pembandingan, saya buat sikit kajian dan sebagainya. Mengapa Islam kita hari ini kelihatan lemah? Saya melihat bagaimana keadaan semasa hari ini umat Islam kita lemah di saat Islam tu hebat. Silapnya di mana? Bila Allah Ta'ala sebut al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islamati. Pada hari ini telah kami sempurnakan agama kami bagi kamu. Tak sempurna apa lagi Islam ni? Apa lagi tak sempurna? Sempurna dari sudut akidah, dari sudut syariat, dari sudut akhlak, dari sudut muamalah, dari sudut apa sistem pun Islam ni hebat dah. 3-4 tahun yang lalu saya masih ingat lagi 3-4 tahun yang lalu bila saya ceramah merata-rata saya selalu sebut. Apabila umat Islam terlalu mengejar ekonomi, terlalu mengejar pembangunan sehingga agama dia letak ke belakang, satu hari nanti Allah akan turunkan bala dari sudut ekonomi. Bila pemimpin-pemimpin masuk bandar berucap dekat mana, keluar TV, keluar masuk kampung dan sebagainya, semua cerita bab ekonomi, bab pembangunan, tetapi tidak ada seruan supaya dari kalangan rakyat ini mengabdikan diri pada Allah Ta'ala. Di ketika itu kita sudah membelakangkan agama, sedangkan Allah melantik kita menjadi wakil untuk memakmurkan muka bumi dia. Kita meletakkan pembangunan di depan, Allah akan turunkan bala dari sudut ekonomi. Lalu ni kita rasa dulu ni. Tol naik pula. Sami Beru pun pelik. Dia kata aku dulu 10 sen naik pun 1 Malaysia bising. Orang pakak-pakak kutuk marah ke aku. Lalu ni RM1.50 naik. Steady orang Malaysia ni. Marah-marah boh tapi tak tunjuk. Ada. Muslimin dan muslimat sekalian. Tak sempurna apa lagi Islam ni? Yang kedua, wa atmamtu alaikum nikmati, dah telah kami cukupkan nikmat bagi kamu. Persoalan, tak cukup apa nikmat pada kita? Muhasabah diri masing-masing balik sehingga Allah pula declare pula, tanya dengan kita. Wa in ta'udu ni'matallah la tusuha, kata Allah Ta'ala. Kalau kamu hitung akan nikmat-nikmat Allah, nescaya kamu tidak mampu untuk menghitungnya. Start daripada kita celik mata, bangun daripada tidur sampai tidur balik, Tuhan tak berhenti-berhenti bagi nikmat.
Sepatutnya dengan agama yang sempurna, kemudian dengan nikmat yang cukup ni, cukup dah menjadikan kita Islam yang hebat dah. Tetapi apa punca dia yang membuatkan kita lemah? Yang pertama, kita lemah sebab kita Islam tetapi kita tidak ada hidayah. Islam tapi jiwa dia kosong, tak ada hidayah. Pasal apa tidak ada hidayah? Dia tidak mencari hidayah, dia tunggu hidayah turun kena pada dia. Nak masuk syurga tapi tak datang ke masjid, tak datang ke surau untuk mengimarahkan rumah-rumah Allah. Jangan mimpi memudah masuk syurga besok. Di padang mahsyar besok ada segolongan dari kalangan manusia yang mereka ini diberikan iaitu naungan di sisi Allah, naungan rahmat yang tak ada dah naungan selain daripada naungan Allah Ta'ala. Dan mereka ini adalah tetamu-tetamu Allah di padang mahsyar min al-sya'adah, dari golongan orang yang berbahagia. Sebelum nak menjadi tetamu Allah di padang mahsyar besok, ingat mestilah biasakan diri menjadi tetamu Allah atas muka dunia. Dekat mana? Rumah Allah lah. Ni nak jalan pergi rumah Allah susah. Lepas tu impi nak mudah pula besok di padang mahsyar, mudah pula nak masuk ke syurga, jangan main-main. Allah besok di padang mahsyar, bila Allah nak tunjuk Maliki Yaumiddin, aku ni penguasa pada hari ini. Sehingga kan semua manusia yang hebat atas muka dunia dulu, yang kata aku ni king, power ni semua atas tangan aku. Kalau kita sebut kuasa ni dia kurang kick sikit, dia kena sebut power, baru hebat sikit. Sama juga kalau kita sebut raja, biasa je dengar raja. Tapi kalau kita dengar king ni, king, dia power sikit, dia hebat sikit. Hebat macam mana kita atas muka dunia, bangkit padang mahsyar besok semuanya tertunduk ni. Tertunduk dalam keadaan menunggu apa dia? Apa pula arahan seterusnya daripada Allah Ta'ala. Kemudian muslimin dan muslimat sekalian, ketika bangkit di padang mahsyar ini, Allah dia tak lantik siapa-siapa dah tanya soalan kepada kita manusia. Bila Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sebut dalam hadis dia daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, la tazulu qadaman di ada yaumil qiyamah min indi rabbih hatta yus'ala an khams. Tidak berganjak kaki setiap dari kalangan anak Adam yang berdiri di bumi mahsyar sehingga dipertanyakan di sisi Tuhannya tentang 5 perkara. Tidak berganjak, tidak bergerak ni besok ni. Tetap diam, terpaku macam tu di depan Allah. Selagi selesai 5 persoalan, selagi itulah kaki kita duk lekat macam tu. Ketika itu Allah sendiri yang akan tanya dah. Masa kita masuk di alam barzak, Allah lantik malaikat sebagai wakil dia untuk tanya kita persoalan-persoalan. Ma rabbuka, ma nabiyuka, ma dinuka, ma ikhwanuka dan sebagainya. Wakil ni pula besok dia tanya, dia tak suka-suka. Maknanya soalan yang telah Allah tetapkan kepada dia, hak itulah dia tanya. Samalah dengan kita, bila kita dilantik menjadi khalifah di atas muka bumi, tak boleh buat suka-suka. Kita khalifah ni walaupun sebut pemimpin, tetapi Buya Hamka sebut dalam kitab Tafsir Al-Zahar dia kata apa dia? Pemimpin ini, khalifah ini adalah wakil daripada Allah Ta'ala untuk memakmurkan atas muka bumi Allah mengikut ketentuan daripada Allah dan juga Rasul. Maknanya, mu jangan buat cerdik. Allah tetap dah sekian dan sebagainya. Mu ikut. Hak ni haram, hak ni haram, hak ni haram, hak ni halal dan sebagainya. Ikut belaka. Sebab Allah maha bijaksana. Kalau mu tolak satu ya, nak menunjukkan mu lebih bijaksana daripada Allah Ta'ala. Walaupun tak keluar daripada mulut, tapi perbuatanmu menunjukkan yang sedemikian rupa. Jangan main-main tu. Belajar kitab tauhid ni elok-elok. Ada bab kitab Kifayatun Awam dan sebagai Risalatut Tauhid dan sebagai belajar elok-elok. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah dan sebagai belajar elok-elok bab kitab-kitab ni. Supaya kita sedar, kita kenal.
apa dia perbuatan kita, apa dia perkara yang enggan kita laksanakan yang membuatkan kita boleh terkeluar daripada Islam. Walaupun mulut kita tidak mengatakan yang sedemikian. Masuk waktu dah kah? Belum lagi. Muslimin dan muslimat sekalian. Kemudiannya, ketika mana kita bicara dalam masalah iaitu lemahnya kita dari kalangan Islam. Walaupun Islam telah sempurna, nikmat telah Allah cukupkan kepada kita. Ingat bahawasanya antara punca yang kedua yang membuatkan dari kalangan kita ini menjadi lemah sebab dari kejahilan kita sendiri. Islam ni, ilmu ni, kalau kita kaji, kita belajar Islam, semakin kita belajar, dia tak akan sampai, tak ada kesudahan. Semakin kita belajar, semakin kita rasa tak ada ilmu ni. Semakin kita belajar lagi, kita cakap, oh banyak lagi benda yang aku tak tahu. Belajar lagi, banyak lagi yang aku tak tahu. Macam tu. Hebatnya ilmu Islam macam tu sekali. Masalahnya kita ni, belajar dalam keadaan tidak ada mujahadah. Bila tidak ada mujahadah, payah ilmu nak melekat. Ni setakat kita kuliah ni, kuliah kosong macam ni, okeylah, tidak berkitab. Tetapi saya bagi peringatan. Mana-mana ustaz yang datang mengajar bawa kitab, tolong ada kitab sekali. Kalau kita tak ada kitab, sama-sama menadah dengan ustaz-ustaz ni, dengan guru-guru ni, sekurang-kurangnya kita ada kertas, kita ada pen untuk kita nak tulis nota-nota. Kalau kita setakat kita duduk tak ada telinga, tuan guru ni dok buka kitab ni, dok baca ni, menunjukkan kita ni menuntut ilmu dalam keadaan tidak ada mujahadah. Apa beza kita pergi berperang, orang lain semua bawa pedang, tiba-tiba kita bawa tangan kosong je. Belum orang lain kena penggal, kita kena penggal awal-awal dah. Saya teringat dulu masa saya belajar di Pondok Sungai Bakak tu, allowance RM150 sebulan. Hari-hari dok makan nasi putih ni dengan ikan bilis tu dia buat kuah. Kemudian bos satu senduk, nasi putih 60 sen satu pinggan. RM150 nak bajet ni cukup untuk sebulan. 60 sen lah tiap-tiap hari 2 kali makan. RM1.20 sehari. Bertahun-tahun duduk dalam keadaan macam tu. Sampai satu tahap ni cemuh dah. Teringat balik masa sebelum daripada Islam dulu mewah. Duduk kerja di Sunway Pyramid dan sebagainya. Masa tu mewah. Satu tahap nak berhenti kerja, nak berhenti belajar, nak balik Kuala Lumpur, balik kerja balik. Tetapi kemudian perhatikan sahabat-sahabat Kemboja ni hak masuk Islam juga. Tengok pula mereka ni bila cuti belajar je pondok ni, dia bawa kain ni masuk kampung-kampung pergi jual kain tu. Kasihan tu. Ada yang petang-petang jual aiskrim, itu pun jual aiskrim depan sekolah pun kena halau. Kantin, orang kantin datang halau. Siap maki hamu. Kemudian datang lagi jauh sikit, kemudian siap panggil polis. Polis pergi cek. Jahat je perangai kita. Dia ni nak cari sedikit belanja je untuk dia nak belajar. Nak. Samalah dulu bila saya belajar di Pondok Pasir Tumbuh dulu, samalah macam tu juga sahabat-sahabat Kemboja ni, susahnya mereka tak ada PT. Lalu bila saya tengok mereka ni, kalaulah mereka boleh bertahan, kenapa aku tak boleh? Aku ni sekurang-kurangnya orang Malaysia, ada IC, tak payah nak sambung visa, tak payah nak ni pasport dan sebagainya. Akhirnya saya bertahan juga belajar di pondok. Dalam keadaan tiap-tiap hari tak makan macam tu. Dan saya teringat dulu kami dulu bila belajar dulu, walaupun sama-sama saudara baru dulu, kalau kitab ni, kitab contohnya kitab macam ni, kitab-kitab Jawi lama yang kami belajar dulu, ada ruang-ruang kosong ni, habis ni kami tulis nota. Apa yang disampaikan, butir-butir mutiara yang keluar daripada mulut Tok Guru ni, kami akan tulis ni sini. Sampaikan tak ada dah nampak putih ni. Mana ruang ni ada kosong, semua tulis. Kemudian balik-balik malam nanti duduk muzakarah balik. Hari ini Tuan Guru ajar apa dia? Kalau ajar sekian contohnya. Dalam satu bab ni kami muzakarah ramai-ramai balik. Nak bagi lebih faham lagi.
Kalau kita setakat mendengar ni al-mustami'an, sampai bila nak duk martabat al-mustami'an ni? Sampai bila? Nabi sebut kun aliman, al-muta'aliman, al-mustami'an. Jadilah kamu orang yang mengajar. Tak boleh mengajar, jadilah diri kamu orang yang belajar, yang menuntut ilmu. Menuntut ilmu, dia kena betul-betul ada kitab, berkitab ni. Main tak ada telinga je dah aci apa? Tok guru bawa kita tak ada telinga. Sandar lebih kurang 15 minit, tidur. Tok guru tu maki alim. Kita dak tu lah sampai ke tua. Muslimin dan muslimat sekalian. Tak ada mujahadah. Cerita bab makan tu tadi bukanlah kata sepanjang tahun makan nasi macam tu. Adalah malam-malam makan sedap bila ada tahlil. Itu pentingnya ada tahlil juga ni. Nampak tak? Mu janganlah kata sampai Allah kita masuk waktu dulu. Nanti sambung sekejap. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
sambung balik dalam masalah iaitu menuntut ilmu tanpa adanya mujahadah. Muslimin dan muslimat sekalian, kemudian kita kena ingat juga bahawasanya, teringat saya zaman-zaman ketika mana saya mengajar kitab-kitab Jawi lama dulu, sama ada di Terengganu baik, di belah-belah Kuala Lumpur ni baik, dan juga di Johor. Ramai dari kalangan anak-anak murid ni yang apabila kita beritahu kita bawa kitab Jawi lama, mereka tanya, ada yang rumi tak ustaz? Kalau guru bawa yang kitab Jawi lama dah, pasal apa kita minta yang rumi? Persoalan yang pertama, sebab dia tak reti baca Jawi lama. Kalau kita tak reti baca Jawi lama, kalau kita ikut pelan-pelan ustaz tu tak baca satu helai daripada satu helai, insya-Allah tak habis kitab lagi, kita boleh baca sendiri dah kitab bahasa Jawi lama ni. Masalahnya kita tak ada mujahadah, nak belajar nak mudah belaka. Ustaz bawa hak ni, kemudian tanya, ada yang rumi tak ustaz? Tanya harga pula, dah yang rumi berapa harga? RM40. Allah, RM40 mahal lah ustaz. Dia kata mahal pula. Kitab Baru Mazi ni yang rumi punya, satu tu RM40. Tiba-tiba dia kata mahal pula. Dah lah dia kata mahal, dia boleh tahu pula. Dia kata ustaz, boleh tak ustaz fotostik selai-selai? Nampak tak? Dia suruh kita fotostik ni selai-selai ni. Nanti bila kuliah ustaz bagi-bagilah helai-helai ni. Betul-betul kurang asam bui punya anak murid tau. RM40 dia kata mahal. Handphone di tangan harga RM1,000 lebih tau. Tak tahulah kalau bayar kod mamak 3 tahun. Nampak tak? Kita di Note 8 Note 8 ya, beli handphone sampai harga RM2,000. Tapi bayar kod mamak bulan-bulan. Nampak tak? 2 tahun harga RM2,000 jadi RM4,000 lebih. Boleh dapat 1 biji pula handphone. Cerdik ke bodoh? Bodoh lah. Nampak tak? Note 8 ya. Muslimin dan muslimat sekalian. Kemudiannya, balik dalam masalah cerita tadilah, tak habis. Ada sekali-sekala makan sedap bila ada tahlil. Kena pula bila Tok Guru cuit, jadi tekong sekali malam ni belajar katanya. Tekong boleh takeaway bawa balik tau. Ingat lepas ni kalau ada tahlil, kita tengok tekong tu, bungkus bagi dia bawa balik. Tapi saya nak beritahu satu dah. Yang paling saya sedih bila kita belajar di pondok ni, ramai orang-orang sekitar yang benci dengan pelajar-pelajar pondok. Saya belajar di Sungai Bakap dulu, apa cacian yang saya tak dengar bila kami pergi pekan. Sehingga kan orang kampung belajar je pondok tapi perangai macam syaitan dan sebagainya. Nampak tak? Belajar pondok pakaian pun nampak. Kita kena ingat budak-budak yang mak ayah hantar pondok ni bukan budak-budak hak bagus belaka. Bahkan boleh kata 70-80% budak-budak hak teruk belaka. Hak mak ayah hantar ni. Nak ambil masa berubah setahun 2 tahun belum tentu boleh. Tetapi dalam keadaan maki-maki pun bila ada ahli keluarga yang mati sembahyang jenazah, dia panggil budak pondok pula mari. Nampak tak? Tahlil dia panggil budak pondok pula mari buat tahlil rumah dia. Mu benci budak pondok, kematian keluarga jangan panggil. Panggil geng JKK. Ni perangai. Terasa hati kadang-kadang muslimin dan muslimat sekalian. Dengan masyarakat kita hari ini. Kemudiannya, bila makan ada tahlil baru makan sedap ni, mana saya pesan dah dengan kawan-kawan, ada kawan-kawan saya yang daripada Kemoja, daripada Sabah yang sama-sama masuk Islam ni. Bila tak ada duit sangat, kemudian belilah 3 bungkus contohnya. Beli 3 bungkus, letak dalam talam, makan dah 5 orang. Itulah kebiasaan kami masa belajar di Pondok Sungai Bakak dulu. Kemudian saya pesan dengan kawan-kawan ni, kita susah macam ni, jangan tinggal sembahyang hajat. Tiap-tiap hari maknanya 2 rakaat sembahyang hajat ni jangan tinggal lah. Saya bagi pesan dengan sahabat-sahabat, minta sembahyang hajat apa dia? Minta supaya orang kampung tu ada yang mati, supaya tiap-tiap malam ada tahlil. Tapi tak buat dah. Buat tak tahulah. Saya pun tak bersungguh lah suruh. Tapi tak tahu kalau kawan tu dengar bersungguh, dia buat sungguh. Itu aku tak jamin lah. Muslimin dan muslimat sekalian, saya lepas ni nak bertolak ke Johor Bahru. Besok saya ada kuliah di Pulai Perdana.
Kemudian sebelum tengah hari flight saya besok daripada pukul 9 kalau tak silap sahabat beli tiket. Flight ke Kuching lah daripada Johor. Saya turun ke Johor juga sebab nak ambil sumbangan dari kalangan anak-anak murid dah yang saya kuliah di Johor ini, sumbangan dari segi tudung-tudung, telekung dan sebagainya, kemudian baju-baju kurung yang terpakai dah, maknanya yang bukan yang terpakai dah. Dari kalangan muslimat ada baju kurung banyak lebih tak pakai-pakai tu keluar kumpul, kemudian bagi kepada saya bawa masuk pendalaman, saya bagi kepada ni geng-geng ataupun sahabat-sahabat saudara baru yang saya buat geng taklim lah. Maknanya saya ada kumpulan taklim yang saya pergi mengajar mereka asas-asas fardu ain. Tiap-tiap bulan saya ulang alik ke Sarawak, 3 tahun dah saya ulang alik. Muslimin dan muslimat sekalian, kemudian saya war-warkan jugalah kalau mana-mana lepas daripada ni kok ada nak bagi sumbangan baju seluar yang elok-elok, jangan bagi yang teruk sangat macam jual kat bandar RM5 tu. Nak Islam ajar kita nak bagi sumbangan biar bagi yang bagus, biar yang bagi yang baik. Nampak tak? Maknanya boleh kumpul letak sini, kemudian nanti AJKM Haji telefon saya pergi ambil, insya-Allah saya bawa terbang balik ke Sarawak, saya bagi kepada saudara-saudara baru di pendalaman dan sebagainya. Yang dialu-alukan lagi baju-baju kurung lah. Ataupun jubah-jubah orang perempuan ni lebih ramai daripada orang lelaki kalau kuliah-kuliah di belah-belah Sarawak dari kalangan saudara baru ni. Muslimin dan muslimat sekalian, kemudian mana-mana yang tak dapat lagi buku saya yang pertama, Terlebih Syahadah ni bestseller 2010. Terlebih Hidayah bestseller 2011 boleh dapatkan. Saya ada buku yang terbaru Nasihat Hamka. Jilid yang pertama yang saya siapkan pada awal tahun ini, cuma stok habis dah. Jadi tak sempat nak bawa, sayang. Baik, kemudian boleh dapatkan buku ni di luar nantilah insya-Allah. Kemudian muslimin dan muslimat sekalian, saya 3 tahun ni saya ulang alik ke Sarawak. Maknanya saya masuk ke pendalaman, satu saya ada program bimbing ziarah dan juga dakwah. Ziarah dan juga dakwah saya masuk rumah-rumah panjang. Masuk di perkampungan orang Iban ni, kemudian saya cuba sampai ke Malaysia Islam, perlahan tarik mereka masuk Islam. Ada 6 keluarga yang telah saya Islamkan yang dah yang duduk di rumah panjang, yang selalu saya pergi, antaranya rumah panjang Rantai di Sibu. Kemudian di rumah panjang di belah-belah Sibu Jaya, antara yang saya berjaya bawa tarik masuk Islam. Kemudian juga rumah panjang di Lubuk Antu. Nama Lubuk Antu. Kalau berani datanglah sekali ikut. Nak hantu saja. Tak ada lah, itu dulu sekarang tak ada dah. Sekarang orang pun nampak macam hantu belaka dah situ. Baik, muslimin dan muslimat sekalian, ini program ziarah dan juga dakwah. Saya bersama dengan seorang anak buah yang saya Islamkan di Sibu dulu, Muhammad Firdaus Edward. Yang saya Islamkan, dia bersama-sama dengan saya lah ni, insya-Allah. Kemudian abang saya juga, Uthman bin Abdullah, dia ni masuk Islam selepas daripada saya, dia juga bersama dengan saya, alhamdulillah. Kemudian program yang kedua yang biasa saya buat, program ziarah dan juga bimbingan, ajar asas-asas fardu ain di pendalaman-pendalaman, lebih-lebih lagi belah-belah iaitu Lundu, Bau, Serian dan juga belah-belah Sri Aman yang tempat saya biasa masuklah. Mengapa kena buat juga benda ni? Pertama, sebab kalau kita harapkan pejabat agama, mereka tidak mampu untuk nak datang tiap-tiap minggu dan sebagainya. Yang pertama, dalam masalah iaitu staf sendiri. Kemudian yang kedua, peruntukan. Kalau pejabat agama di Sarawak ni, dia tidak hebat macam kita di Semenanjung. Kekangan-kekangan inilah yang banyak membuatkan mereka tidak mampu untuk membimbing saudara baru secara berterusan. Kemudian saya ambil inisiatif ini bersama dengan anak buah saya, masuk buat program asas-asas fardu ain, ngajar tauhid dan fiqh dan sebagainya. Selama 3 tahun saya ulang alik, saya terlepas pandang satu hal, iaitu dalam masalah mereka boleh baca Quran. 3 tahun saya ulang alik, saya buat program fardu ain dia. Kemudian baru-baru ini baru sertifikat, bila bulan Ramadan baru ini saya buat program Ihya Ramadan seperti mana kebiasaan saya buat. Kemudian terfikir nak buat tadarus Quran. Bila buat tadarus Quran, pakak-pakak diam belaka. Duduk bila ten ni, duduk semangat tu. Bila sampai ten tu, diam belaka. Rupa-rupanya tak reti baca Quran. Kemudian ada pula yang bawa terjemahan. Ayat-ayat Quran ni macam surah Yasin ni bawa yang Rumi tu. Yang tulis dalam Rumi. Rumi ni kita boleh baca kat mana pun dia tak boleh betul. Dari segi tajwid dan juga makhraj. Baik. Kemudian
Bincang balik, saya cek bila saya pergi di Syrian dan sebagainya. Kemudian saya kumpul balik, saya test seorang demi seorang, 80% tak boleh baca Quran. Maknanya kesilapan saya terlepas pandang lama dah, 3 tahun saya tak nampak benda ni. Cuma alhamdulillah dah, Allah bagi nampak sebelum lebih jauh terlambat. Kemudian kebetulan nak cuti sekolah ni, saya buat plan, buat program celik Al-Quran saudara baru bersama-sama dengan anak-anak mereka, insya-Allah akan mula. Saya masuk ni nanti, mana besok saya start masuk, saya akan mula dah program ini di tempat saya sendiri dululah. Dan mana-mana yang jualan daripada buku ni, dia ada RM5 keuntungan daripada buku ni, mana saya sisihkan untuk beli Iqra'. Dan mana-mana yang nak bagi semangat secara terus untuk beli Iqra' ni kepada saudara baru untuk saya mengajar, nanti juga saya alu-alukan, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah lapangkan rezeki kita lagi dan Allah bagi keberkatan kepada rezeki, dan juga Allah panjangkan umur kita dalam penuh keberkatan, insya-Allah taala. Saya rasa cukup sekadar itu. Kebetulan nak drive ke Johor lagi, besok kuliah subuh pula, takut tak sempat rehat. Mudah-mudahan ada waktu untuk kita jumpa pada hari lain. Saya sudahi dengan billahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.